kita untuk melakukan uzlah, tapi bukan bersendirian dengan maksud berseorangan. Kita dah sebut tadi, kalau seorang tu bersendirian, menyepi seorang-seorang kerana kecewa dengan manusia, kerana dia benci pada manusia, kerana dia benci dengan hidup ini, kerana dia malu menghadapi masyarakat, maka ini bukan yang dimaksudkan. Kerana uzlah punya tujuan. Tujuan uzlah itu ialah bagi tafakkur, mengenal diri. Tujuan uzlah ini tafakkur, berfikir, merenung pada diri sendiri sehingga kita kenal siapa kita. Dan tujuan kita beruzlah ini ialah untuk kita melakukan lebih banyak ibadat yang mungkin kita terlepas kerana kesibukan-kesibukan tertentu. Dan tujuan kita beruzlah ini untuk mengelakkan diri kita daripada terkena bahaya. Umpama kita kuarantin daripada COVID, takut terkena bahaya, bukan kerana kecewa. Bahaya yang kita maksudkan ialah riak, sombong. Sebab kita mungkin bila duduk depan orang, kita riak, kita sombong. Lalu kita nak kenal diri kita dulu. Dan uzlah yang tujuan kita bina atau tujuan kita berusaha ke arahnya ini ialah untuk kita dapat menjauhkan diri kita daripada majlis-majlis yang tidak baik. Dan uzlah yang kita dimaksudkan ini juga ialah bertujuan menjauhkan hubungan kita dengan manusia, pergantungan dengan manusia, dan menjauhkan pergantungan manusia pada kita. Kita umpama macam ni uzlah, supaya kita faham maksud tujuan uzlah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Uzlah umpama seorang pelajar yang ditempatkan di asrama, maka dia diuzlahkan daripada keluarga dia. Untuk apa dia berada di asrama? Dipisahkan daripada masyarakat, untuk dia lebih pandai, lebih bijak, lebih berdisiplin. Yang ini pula sebahagian yang mungkin dimasukkan di kem latihan pula. Kem latihan, dijauhkan daripada keluarga berbulan-bulan lamanya. Mungkin jauh daripada isterinya, anak-anaknya, untuk menguatkan jati diri dia. Maka ini uzlah yang kita maksudkan. Tetapi dalam konsep uzlah Islam ini, seorang itu bersendirian terus, bukan dari grup-grup, tidak. Bersendirian terus untuk dia mengenal diri, untuk dia berfikir tentang dosa dia, tentang sifat-sifat yang tidak baik yang ada dalam dirinya, untuk dia mengukuhkan lagi ilmu dalam hati dia. Kerana dengan uzlah seorang dapat mengukuhkan ilmu di hatinya. Para ulama dahulu, mereka menggunakan malam hari untuk beruzlah, bukan untuk tidur. Maksudnya ialah mereka bersendirian di malam hari, maka ketika malam itulah mereka membaca, sebagaimana diceritakan kisah Imam Abu Yusuf Asy-Syaibani. Sepanjang malam dia berjaga untuk dia mengkaji ilmu, dan bila rasa mengantuk, dia letak sebekas air berhampiran dengannya, dia ambil, direnjis wajahnya. Lalu dia katakan bahawa mengantuk itu datang daripada kepanasan, maka sejukkan dia dengan air untuk disedarkan. Ini air digunakan untuk menyedarkan orang mengantuk, kerana mengantuk sifatnya panas. Maka bila datang sifat berlawanan, dia akan sedar. Apa dia? Air. Air sifatnya sejuk. Maka bila direnjis air pada kepanasan sifat mengantuk tadi, maka hilang. Begitu setiap malam. Al-Imam Ibn Aqil juga begitu. Seluruh malamnya dia beruzlah. Dia tak tidur, dia bangkit, bangun, sehingga dia menyusun dan mengarang kitab Al-Funun sebanyak 800 jilid. Satu kitab yang hari ini mustahil mana-mana intelektual mampu melakukannya. Ya, sebanyak 800 jilid yang bernama Al-Funun, yang menyentuh pelbagai ilmu, sehingga dia merasakan kelazatan beruzlah pada waktu malam. Kerana kata ulama, sebaik-baik tempat kita beruzlah ialah di rumah kita. Sebaik-baik pusat tempat ibadat yang kita nak uzlah di rumah, bukan kita cari gua, bukan cari gunung, di rumah kita. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah menyatakan wal yasaka baituka, hendaklah kamu banyak berada di rumah kamu. Bila Rasulullah SAW ditanya macam mana nak selamat daripada kebinasaan,
Maka kata Nabi SAW, nak selamat daripada kebinasaan ialah yang pertama, kamu jaga lidah kamu. Yang kedua, kamu banyak duduk di rumah kamu. Yang ketiga, kamu menangis atas dosa dan kesalahan kamu. Pertama, kata Rasulullah, amsik alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atika. Nah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, bila Rasulullah ditanya bagaimana saya nak selamat, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, jaga lidah, beruzlah di rumah, duduk di rumah, dan menangis atas kesalahan kamu. Baik, ini tujuan kita uzlah. Tapi kalau orang tu jahil, macam mana nak uzlah? Tidak mungkin dia boleh beruzlah. Dia nak isi apa dalam pengisian uzlah dia? Kalau orang tu alim, bila dia beruzlah, dia tahu dia nak membaca waktu lapang tadi, waktu uzlah, dia nak solat apa dia tahu, dia nak muhasabah apa dia tahu. Bila orang jahil, dia melakukan uzlah atau disebut dalam bahasa Melayu pertapaan, tujuannya untuk mendapatkan ajaiban diri yang bersifat ilmu kebal lah, ilmu kuat lah, ilmu penunduk lah, ilmu gagah lah. Kayaknya mereka bertapa kat gunung-gunung, kat gua-gua. Lalu mereka berkata, bukankah para rasul mereka berada dalam gua? Ya, secara tempat mereka seperti benar dalam ucapan mereka, tapi bukan pengisian. Kita selalu dengar cerita orang petapa, nak gagah petapa. Maka petapalah tempat-tempat yang terasing dari manusia. Bila kita tegur, cara ini salah. Mereka kata, bukankah Rasul bertapa di gua-gua dan sebagainya? Ya, benar. Tempatnya benar, pengisiannya salah, dan persiapan sebelum itu juga salah. Kerana mereka para Nabi dan para Rasul, mereka berada dalam keadaan dipimpin oleh Allah. Dan mereka para Nabi dan Rasul, mereka punya tujuan uzlah tadi membersihkan diri dan melihat alam dan mengaitkan dengan kebesaran Allah. Bukan sebagaimana kamu, kerana kamu nak kekuatan diri kamu, kehebatan diri kamu yang bersifat mengatasi manusia. Tetapi orang beruzlah ini, dia nak mengatasi nafsunya, bukan mengatasi manusia. Kita beruzlah untuk mengatasi diri kita. Kata Imam Ibn Jauzi, ada dua perkara yang sentiasa menjadikan manusia duka cita dan sentiasa akan merosakkan hati manusia. Aku tengok ada dua benda. Dua benda ni merosakkan hati manusia dan juga menambahkan kesedihan. Musyattitan ilham, tambah sedih hidup ni. Pertama, bila dibiarkan dirinya sentiasa mengikut hawa nafsu. Dirinya sentiasa ikut nafsu dia, apa nak buat dia buat. Maka itu melemahkan dia. Itu menjadikan kecewa hati dia, sedih hati dia. Itu sebab dibiarkan dirinya mengikuti dirinya, nafsunya. Yang kedua, kata Imam Ibn Jauzi, ialah bergaul dengan manusia, merosakkan dirinya. Terlalu banyak bergaul sehingga mengurangkan masa untuk ibadat dan menuntut ilmu. Sehingga kita dengar orang yang beri alasan kenapa tak pergi masjid, kenapa tak pergi menuntut ilmu, sebab saya nak jumpa orang tu, nak jumpa orang ni. Padahal jumpa orang tu tak boleh jadi alasan dia. Tapi hari ni kalau kita kata kenapa tak datang majlis ilmu, dia kata nak jumpa orang ni kejap. Kenapa kena jumpa orang tu? Maka mukhalatah ini, pergaulan dengan manusia, menjadikan kita terbeban dalam menuntut ilmu dan menambahkan ibadat. Dan kerana dua ini kita beruzlah, sehingga kita dapat menyusun jadual kita berurusan dengan manusia, bukan pada waktu kita ada urusan dengan Allah. Masalah kita, tuan-tuan sekalian, ialah tidak salah kita berurusan dengan manusia, tapi kita berurusan dengan manusia pada waktu yang salah. Kadang dekat nak zuhur lah ada urusan dengan orang, kadang dekat maghrib lah buat urusan dengan orang, kadang waktu kita memang lapang untuk menuntut ilmu lah kita ada urusan dengan orang. Berurusan tidak salah, tetapi timing kita salah. Maka kita perlukan satu kekuatan, sebab kalau kita nak buat jadual kehidupan, kita perlu gagah kuat. Kalau kita nak tahu orang yang paling kuat, orang yang paling berdisiplin. Dan orang yang paling berdisiplin itu kita lihat pada waktu dia. Apa nilai waktu di sisi dia? Kalau waktu di sini seperti pedang, kalau dibiarkan akan memotong, kalau dia tidak memotong. Maksudnya kita, waktu ni umpama ketika mana kita perang, kita ada pedang, musuh ada pedang. Kalau kita tak mendetak dia, dia tetak kita.
Kalau kita tak gunakan masa dengan baik, maka dia merugikan kita. Itu maksudnya. Al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau engkau tidak memotongnya, dia memotongmu. Maknanya kita macam duduk di medan perang, tuan-tuan pegang pedang, musuh juga pegang pedang. Apa kerja kita? Tetap menetap. Siapa sempat bunuh orang dulu? Waktu ini ialah umpama pedang. Kita perlu mengambil kesempatan. Sebelum waktu itu mengambil kesempatan atas kita, dengan maksud kerugian, penyesalan, kekalahan dalam hidup kerana gagal merancang. Jadi orang yang kita katakan kuat, dia orang disiplin. Orang yang disiplin tadi, kita dapat nilai pada waktu dia. Macam mana dia susun waktu. Maka kegagalan kita menyusun waktu menyebabkan kita perlu beruzlah. Uzlah balik sehingga kita punya masa banyak dengan Allah. Maka Allah beri kita ilham dan kekuatan untuk susun balik masa dengan manusia. Masa dengan isteri saya bila? Masa dengan anak saya bila? Masa dengan kawan saya bila? Masa untuk diri saya bila? Akhirnya orang yang dapat menyusun waktu inilah yang Allah kurniakan kepadanya husnul khatimah, kesudahan yang baik baginya. Ini tak semua masa dia dengan isteri dia belaka. Tak ada untuk orang lain. Masanya untuk suami dia belaka. Kononnya romantik, tapi dia telah menzalimi hak orang lain. Kononnya masanya cuma dengan isteri dan anak-anak, dia juga zalim pada masyarakat dia. Atau kononnya masanya untuk keluarga dan masyarakat, dia zalim pada dirinya kerana masa untuk dirinya beribadat, masa untuk dia menambahkan taat, masa untuk tambahkan ilmu, masa untuk tambahkan zikirnya pada Allah. Sebab bila Allah Ta'ala sebut wazkurullaha zikran kathira, kamu hendaklah menyebut nama Allah banyak. Tetapi bila kita sebut nama Allah banyak, sedangkan kita sebut nama Allah sikit, sehingga kesan dalam diri kita tak ada, maka kita perlu qada balik. Umur yang dahulu kita leka daripada menyebut nama Allah, kita nak qada balik. Kita nak sebut Allah banyak-banyak. Tapi macam saya katakan, untuk menyusun balik jadual hidup kita, kita perlu beruzlah. Bukan saya maksudkan uzlah di gunung ganang, bukan. Kita perlu ada masa bersendirian untuk muhasabah. Bila Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Yang ikut perintah Allah, tinggalkan larangannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihat apa yang kamu sediakan untuk hari esok, hari pertemuan dengan Allah. Maka ayat ini menjadi asas kepada kita beruzlah. Saya bersedia, saya fikir apa saya nak siap jumpa Allah. Bukan rumah saya, bukan kereta saya, bukan harta saya, bukan kawan saya. Pasti ia amalan saya. Dan amalan saya lagu mana, macam mana. Bersih ke daripada riak, bersih ke daripada kejahilan, bersih ke daripada perkara yang merosakkan. Sebab ya, ibadat itu kita dah sebut dia tertegak dengan dua perkara, dengan ikhlas dan dengan ilmu. Yang setengah ulama letak lagi satu syarat, dengan Islamnya. Kerana orang kafir kebaikan ini tak diterima. Islam, ikhlas dan ilmu. Ikhlaskah saya? Maka kita perlu tengok sendiri. Kita tak perlu tanya orang, kita. Sebab jawapan tu pada kita, bukan pada orang lain. Kalau seorang kata, ustaz, boleh tak tengok saya ikhlas ke tak? Mana saya tahu? Itu hubungan awak dengan Allah. Saya boleh beritahu tanda, tapi saya tak tahu awak ikhlas atau tidak. Kalau nak tanya pada saya tentang tanda orang ikhlas, saya boleh beritahu. Dan awak lihat tanda ni ada pada awak atau tidak. Tapi untuk saya hukum awak tidak ikhlas, itu bukan urusan saya. Itu urusan awak dengan Allah. Yang tahu kita ikhlas atau tak ikhlas, kita sendiri. Maka ini tujuan kita muhasabah. Tengok diri kita, amalan yang kita buat ini berdasarkan ilmu atau tidak, ikhlas atau tidak. Maka ini tujuan kita beruzlah. Kalau tujuan kita uzlah lain pada itu, macam kita sebut tujuan para pendekar hanya nak dapat kuat dan gagah, ini bukan uzlah. Sebab itu para ulama beri syarat. Syekh Abdul Qadir sebut syarat paling utama mesti ada ilmu sebelum beruzlah. Dan kita tambah syarat lain supaya kita jelas. Berilmu sebelum kita beruzlah. Sebab dia sebut ta'allam summa tazil, mengaji dulu kemudian beruzlah. Ulama juga menyebut syarat yang lain, iaitu syarat yang kedua, seorang beruzlah kerana bimbang rosak agama dia. Kenapa beruzlah?
Sebab saya bimbang agama saya terancam. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fafirru ilallah, makalah kamu lari pada dakapan Allah, kepada dakapan Allah. Lari daripada manusia kepada dakapan Allah. Untuk apa? Untuk selamat agama. Nabi SAW menyebut akan berlaku akhir zaman, sebaik-baik harta itulah kambing yang diternaknya jauh daripada orang, kan bimbang akan terfitnah agamanya. Rasulullah menyebut akan berlaku satu zaman fitnah yang kuat. Ketika itu paling baik kamu bawa kambing, sebab kambing ada daging, ada susu, dia lengkap dari seluruh gizi pemakanan, dan mudah nak ternak, mudah nak jaga, dan mudah membiak. Sebab bila kita nak beruzlah bawa harta, kita pasti cari harta yang paling mudah berurusan. Kalau tuan-tuan nak travel, apa paling mudah? Tuan kata mudah Ustaz, bawa dolar. Kat mana pun laku. Kita bawa dolar ataupun bawa kad. Saya travel mana-mana saya bawa kad. Kat mana-mana pun laku. Saya boleh cocok duit sana, cocok duit sini. Baik, kita cari benda paling ringan kita bawa bila kita nak bermusafir. Kita tak bawa benda berat-berat. Bila sampai akhir zaman, yang berlaku kerosakan zaman, kata Nabi SAW, seorang beruzlah bila dibimbang agama dia. Tapi di sini kena buat bekal dia. Bawa bekal yang paling baik untuk dibawa, untuk berlari, untuk jauh daripada manusia di kaki-kaki gunung dan sebagainya, ialah dengan membawa kambing. Sebab senang ternak, nak makan pun bagus, nak minum susu pun bagus. Susu kambing terbaik, daging kambing terbaik. Artinya nak uzlah pun kena ada bekalan terbaik. Tidak sakit perut seorang-seorang. Yang ketiga, kalau sebut berdasarkan syarat Syekh Abdul Qadir. Yang pertama ilmu yang kita sebut tadi. Yang kedua, bimbang kerana terfitnah agama, baru boleh beruzlah. Yang ketiga ialah dia mesti melaksanakan segala kewajiban yang berada, yang di bawah penjagaannya. Artinya dia perlu buat urusan-urusan dia. Dia kena bayar hutang dululah. Nak uzlah bayar hutang dulu. Jangan dia uzlah sebab banyak hutang, itu tak panggil uzlah, itu lari. Segala benda yang menjadi hak yang perlu sempurnakan, maka dia kena sempurnakan. Kalau dia ada mak ayah, dia kena berbakti dengan mak ayah. Dia tak boleh uzlah macam tu. Dia kena minta izin mak ayah, mak saya nak pergi uzlah. Kalau mak dia melepaskan tanggungjawab dia, okey boleh. Kalau dia ada isteri dan anak, dia ada tanggungjawab pada isteri dan anak. Dia boleh beruzlah, dia minta beritahu isteri dia, saya nak lakukan uzlah. Jadi saya dah bagi belanja untuk 5 bulan pada awak ni, jaga anak-anak, saya nak uzlah misalnya. Itu hak yang perlu disempurnakan. Dan yang keempat, kata ulama, ialah dia dalam beruzlah tadi tidak mencuaikan perkara yang menjadi fardu kepadanya, seperti solat Jumaat. Mentang-mentang uzlah Jumaat pun tak pergi, itu salah. Jumaat kena pergi. Ni kita tengok orang yang bertapuk, semayang pun tidak atas nama uzlah. Jumaat lagilah tidak. Kononnya dengan uzlah gugur kewajiban tadi. Tidak gugur kewajiban. Kita nak uzlah kat mana pun, sampai waktu Jumaat kita kena Jumaat. Sampai waktu kita kena solat, maka kita wajib solat. Ini 4 syarat utama nak beruzlah. Syarat yang pertama saya kata mesti ada ilmu. Syarat yang kedua kita katakan bahawa dia mesti bimbangkan agamanya. Sebab itu dia tak nak bergaul dengan orang. Sebab saya bimbang agama saya rosak. Saya mungkin riak, atau saya mungkin terlibat dengan mengumpat. Mana bergaul dengan orang cepatnya ngumpat. Saya tak nak ada dosa-dosa mengumpat. Saya ingat dosa mengumpat paling banyak sekali saya buat. Duduk dengan orang mesti buka tajuk orang. Maka saya pun rasa rosak agama saya. Ataupun banyak fitnah orang, banyak percaya cerita-cerita fitnah. Maka kita pun beruzlah dalam dunia seumpama ini. Dan yang ketiga, kita laksanakan tanggungjawab kita. Dan yang keempat, jangan ada kecuaian dalam melaksanakan perintah Allah. Sila beruzlah. Tapi syarat yang Syekh Abdul Qadir sebut, belajar, menuntut ilmu. Kalau kamu tidak menuntut ilmu, mana pengisiannya? Bila seorang ada ilmu dan seorang sentiasa manfaatkan ilmunya, maka dia sentiasa hidup dalam keberkatan. Sebab dia bercakap dengan ilmu, dia bertindak dengan ilmu, maka itu keberkatan. Dan kalau dia bercakap pun dengan, dia menasihati orang juga dengan ilmu. Bila Allah menyebut tentang kemuliaan Nabi Allah Isa AS,
wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku berkat di mana pun aku ada. Dan kata Imam Mujahid, ayat ini bukan sekadar maksud kepada Nabi Isa AS, bahkan bagi setiap yang mengajar pada kebaikan, menyeru pada kebaikan, Allah jadikan dia berkat di mana pun dia berada. Maknanya orang ada ilmu, di duduk mana pun dia berkat, dia akan membawa keberkatan. Kalau dia beruzlah sendiri pun dia akan membawa keberkatan. Sebab itu kita nak biar semua benda dengan ilmu. Kata Imam Masruq radhiyallahu ta'ala anhu, cukuplah seorang dengan ilmunya tadi, dia mampu menjadikan dirinya takut pada Allah. Dan cukuplah dengan kejahilan seseorang itu menjadikan dia takjub pada dirinya sendiri. Tentang yang takjub pada diri sendiri, orang jahil. Orang lain tak akan takjub. Sebab setiap ilmu mendekatkan langkahnya untuk takut pada Allah. Setiap ilmu menjadikan dia makin dekat dengan Allah. Setiap ilmu menjadikan dia makin takut dengan Allah. Setiap ilmu menjadikan dia makin benar pergantungan dengan Allah. Maka ini ilmu yang benar. Yang kita hidup di dalam dunia orang yang teruja dengan pendapat sendiri. Contoh kita lihat netizen lah. Bila dia buat fitnah, dia seronok menjaga fitnah. Di crop gambar orang ni ada fitnah. Maka dia seronok untuk komen-komen fitnah, untuk membawa fitnah pada fulan bin fulan, orang tu orang ni. Dia tak rasa salah pun, dia tak rasa takut, dia berbangga. Apatah lagi ungkapan carut marutnya ada orang like, maki-maki dia ada orang like. Tetapi inilah dia, kita katakan kemuncak tajuk pada diri sendiri. Orang yang kita sebut ujub dengan diri sendiri. Di komen yang buruk orang suka, dia pun seronok. Padahal kalau akalnya waras, tidak mungkin disuka pada benda yang buruk untuk disukai oleh orang lain. Tapi inilah dalam dunia Facebook hari ni, IG hari ni, tuan-tuan tengok komen-komen yang buruk, yang jelek, yang mencarut, yang maki hamu, yang memfitnah tanpa takut azab Allah. Seolah mereka bila bercakap, mereka rasa mereka seperti Tuhan. Tidak akan ada apa pun tidak akan pada mereka. Mereka merasakan mereka paling berkuasa, seperti Fir'aun dan Haman, seperti Numrus yang mengaku Tuhan. Dengan kata-kata mereka, bagi mereka takkan dicatat oleh malaikat, takkan datang azab, takkan datang bahaya. Orang yang bertakwa pada Allah tahu setiap perkataan akan dihisap. Kata kalau hari ini kita terkena bala dan ujian, maka ingatlah perkataan yang pernah kita ucapkan dahulu. Kalau hari ini datang musibah pada kita, lihat ungkapan dan ucapan kita dahulu. Macam mana nak ingat kita bercakap beribu tak? Allah akan ingatkan kamu. Kalau hari ni kita terpaksa jalan heret kaki, dulu kita cakap apa agak-agak. Kalau hari ni kita terpaksa menang sakit setiap hari, dulu agak-agak cakap apa sampai jadi macam tu. Kalau hari ni kita susah nak cari duit, dulu agak-agak cakap apa sampai Allah uji kita macam ni. Kalau hari ni susah nak cari jodoh misalnya, dulu kita pernah bercakap apa sehingga Allah uji kita dengan benda ini. Sebab setiap orang dengan satu perkataan yang menjadikan dia binasa. Satu perkataan. Mungkin dulu kita duk nyombong, kita kuat sangat, hari ni kita serba lemah. Nak angkat selimut pun tak boleh. Mungkin dulu kita bercakap kita serba bijak, serba pandai, hari ni kita tak dapat jawab banyak persoalan hidup kita. Kita menjadi berada dalam kebodohan kita sendiri. Di setiap perkataan kita. Sebab itu para ulama, ketika mana mereka menziarah orang sakit, yang sakit pelik ni, sakit biasa tu okey lah, lalu mereka bertanya, apakah kamu ada berkata sesuatu sehingga Allah uji kamu dengan benda ni? Dia kata tak ada. Kata apa Ustaz? Baik, awak fikir sendiri, jangan jawab dengan saya, awak fikir. Kemudian doa, ya Allah ilhamkan padaku, apakah perkataanku sehingga aku diuji begini? Apakah perkataan? Dulu ada orang kata, saya Ustaz, bisnes ni dalam kocek saya, tangan saya buat apa pun jadi bisnes, tiba jatuh bengkak. Buat apa pun tak jadi, tipu sana tipu sini, tak boleh bangun lagi. Walau biasanya kalau kita jatuh, kita boleh bangun. Tuan-tuan berjalan jatuh, boleh tak bangun? Boleh. Tapi ada waktu memang tak boleh bangun. Jatuh tu jatuh betul, memang tak boleh bangun, terus terbaring. Maka ingat satu perkataan dahulu yang kita pernah tuturkan, kerana sombong kita mungkin waktu itu,
atau kerana kita nak tunjuk kita gagah pada waktu itu, maka perkataan itu menjadi bala pada kita hari ini ataupun hari akan datang. Sebab itu mereka berkata, ini para ulama, ya Allah, kami mohon ampun kepadamu atas kalimah yang pernah kami tuturkan yang menjadi kemurkaanmu. Setiap perkataan. Sama juga hari ini, kalau berlaku kebaikan pada kita hari ini, barangkali ada satu kalimah yang menjadikan Allah redha pada kita, maka Allah berikan kita benda itu pada kita. Tengok hari ni, insya-Allah saya dapat kelebihan pada umur-umur macam gini. Macam mana saya dapat kelebihan ni? Maka barangkali ada satu kalimah yang kamu tuturkan, yang Allah redha. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW, ada seorang itu, kata Rasulullah, dia bercakap satu kalimah yang menjadikan Allah redha padanya, dia memasukkan dia dalam syurga sebab satu kalimah. Dan ada orang juga yang dia bercakap satu kalimah yang dia tak pernah peduli kalimah tu, dia cakap lepas je, tetapi Allah murka padanya, yang dengannya Allah menghumbangkan dia dalam neraka. Kita kan jenis cakap lepas ni, kita macam tak peduli sangat. Kita rasa macam saya tak niat apa-apa, cakap je, tapi Allah murka. Tuan-tuan, kita duduk depan raja. Kalau tuan-tuan duduk depan raja, apa yang tuan-tuan jaga? Perkataan. Kau silap cakap sepatah, walau tanpa niat, tak ada niat apa cakap, maka bukankah bila raja murka habis kita? Habis kita. Agak-agak kita nak bercakap depan sultan sebagai contoh, kita kena fikir banyak nak bercakap. Fikir banyak, cakap sikit. Sebenarnya setiap hari kita menghadap sultan. Sultan kepada segala sultan atas dunia, yakni Allah. Raja kepada segala raja dunia, yakni Allah. Sehari kita bercakap, kita berada di hadapan Allah. Maka biar fikir banyak, cakap sikit. Jangan fikir sikit, cakap banyak. Jangan. Kerana orang yang fikir banyak, cakap sikit, ini orang yang berilmu dan takut Allah. Tapi orang yang fikirnya sikit, cakapnya banyak, maka orang ini tak terlepas daripada kemurkaan Allah. Sebab itu perhati apa yang kita cakap. Kerana itu kita perlukan ilmu. Kerana ilmu menjadikan kita tahu apa sebabnya. Tuan-tuan, antara benda yang kita seronok dalam hidup, suka, kalau kita sakit, kita tahu sebabnya apa, kita rasa macam seronok. Sebab itu tuan-tuan, bila pergi jumpa doktor, pertama nak tahu sebab apa, sebelum tahu obat apa. Doktor, sebab apa saya macam ni? Oh, sebabnya gini. Kita seronok. Kenapa kita nak tahu sebab? Sebelum kita minta doktor bagi obat, kita nak tahu sebabnya apa. Dan doktor tu pun sebab dia bijak, sebab dia tahu sebab. Bila kita tahu sebab, baik, kenapa kita nak tahu sebab? Sedangkan doktor bagi obat kita semua dah cukup. Sebab ada waktunya kita nak rawat sendiri, kita dapat elak sendiri. Sama juga ilmu. Tak cukup saya tanya untuk guru je, tak payahlah saya nak belajar. Tak, ada waktunya kamu perlu buat sendiri. Macam kalau doktor kata kita tiba-tiba cerit-berit, jumpa doktor kata awak salah makan ni. Tadi awak makan apa? Oh, kita tadi kita makan pedas. Awak tak boleh makan pedas. Sebab tu cerit-berit, tak boleh makan pedas. Ini obat dia. Jadi kita dalam hidup kita berawas dengan semua makanan pedas. Walaupun kita tahu doktor boleh bagi obat, tapi kita dah tahu sebab punca penyakit. Tuan-tuan, menuntut ilmu ni ialah kita mengetahui sebab, siap satu dengan sebab, supaya kita dapat buat perkara-perkara yang menyelamatkan kita daripada sebab itu. Ini riak. Sebabnya kerana awak buat ibadat di depan orang, sebab tu awak riak, jadi belakang orang buat. Okey, tahu saya buat ibadat di belakang orang lain, jangan depan orang. Ini sebabnya awak buat ibadat dan kadang awak kelang kabut, gopoh gapah. Kena tenang. Idza ataitumus salah fa'alaikum as-sakinah. Kamu kalau nak solat, tenang-tenang, kata Rasulullah. Ada sahabat, waktu mana nak solat, dia tengok imam dah rokok, maka dia rokok depan pintu, lalu berjalan-jalan masuk sah. Nabi SAW, Allah kurniakan mukjizat, dapat tengok belakang sebagaimana Nabi tengok depan. Jadi bila Rasulullah solat, Nabi dapat melihat semua makmum di belakang melalui pandangan belakang dia. Tengok belakang. Bukan Rasulullah ada mata belakang, tidak. Tapi Allah beritahu, umpama tuan-tuan semayang depan cermin, nampak tak belakang? Tuan-tuan naik kereta ada side mirror, nampak tak belakang? Tuan-tuan tak perlu ada 4 mata, tapi side mirror tu menjadikan kita dapat tengok.
kereta belakang. Dia buat salah tak buat salah. Baginda SAW bila solat, baginda nampak belakang sebagaimana nampak depan. Kenapa Rasulullah nak ngajar? Ketika mana Rasulullah solat, seorang sahabat datang lambat sebab dia nak kejar jemaah tadi, nak kejar rokok, maka dia pun rokok depan pintu masjid. Kemudian dia pun bergerak sampai masuk sah. Lalu kata Nabi SAW, jangan ulang lagi. Ia tidak batal tapi tak beradab. Kata Rasulullah, iza ataitumus salah fa'alaikumus sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kamu sempat, yang tak sempat kamu sempurnakan lepas tu. Tak perlu nak berlari dan sebagainya, tak perlu nak cepat sangat, tenang, sempat salam je, walaupun tak sempat rakaat tak ada masalah pun, dapat pahala jemaah. Kita kena tambah, tak kena tambah, kita dapat pahala jemaah. Maka itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Umpama kita naik kereta api, tak cepat ke lambat, kita duduk dalam gerabak tu, cuma kita gerabak belakang sikit lah, tapi sampai sama juga. Barangkali kita yang gerabak belakang ni berada di depan, barangkali maksudnya ialah, tapi kan gerak, nanti bila dia berhenti, kepala mesti depan sekali, ekor belakang. Tempat yang kita turun tu lah tempat pintu keluar masuk, tempat keluar. Maksudnya bila kita solat tu dengan sempurna, walaupun kita sempat beri salam je, pahala kita banyak, Allah beri pahala banyak. Jadi situ kita pun belajar ilmu. Oleh sebab itu uzlah mesti dengan ilmu. Kalau seorang beruzlah tanpa ilmu, kerosakan lebih banyak daripada perkara yang baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, tujuan uzlah ini supaya datang rasa takut cuma pada Allah, datang rasa harap cuma pada Allah. Tapi kalau kamu uzlah, takut kamu masih lagi bukan pada Allah, harap kamu masih lagi bukan pada Allah, maka apa guna kamu beruzlah? Bukan Syekh Abdul Qadir kata tak payah uzlah. Maksudnya bila kita buat sesuatu, kita akan melihat nilai. Awak kalau pergi sekolah tapi tak pandai, sekolah buat apa? Kita cakap dengan anak kita. Kalau pergi sekolah tapi tak belajar, pergi sekolah buat apa? Awak kalau kerja tapi tak dapat duit, kerja buat apa? Dengar kata kerja, time akhir bulan mana gaji? Tak ada gaji. Kerja buat apa tak ada gaji? Kerja biar ada gaji. Itu maksud, faedah. Jadi kita kalau uzlah, baik saya nak uzlah Ustaz, nak duduk rumah, apangkan masa nak fikir banyak-banyak kat rumah ni, baik, natijahnya mesti awak makin takut pada Allah, dan awak tak takut pada mana-mana makhluk, dan awak mesti berharap pada Allah, tak lagi harap pada mana-mana makhluk. Bila mana takut itu benar-benar kerana Allah, dan harap itu benar-benar kepada Allah, maka itulah dia buah yang paling ranum dalam uzlah. Paling ranum sekali, itulah buah dia. Tapi bila kita sebut takut kita kerana Allah, apa maksud takut? Tuan-tuan sekalian, takut ni kalau kita tengok harimau, rasa macam mana? Jumpa dalam hutan, rasa matilah aku, binasalah aku. Walaupun harimau tu jauh, kita boleh berlari, tapi kita rasa kita tak akan mampu lari. Kita kalau duduk tengah laut, tiba pecah laut kapal kita, bot kita, rasa tak takut? Takut. Kita rasa kita akan binasa. Sekalipun kita pandai berenang, kita masih bimbang dengan ombak ni, dengan jarak jauh ni, mana pantai kita pun tak nampak. Ketahanan kita mampu bertahan 8 jam, 9 jam. Sama juga kita hidup dalam dunia, kita tahu bila Allah murka, kita nak lari ke mana. Kalau kita melihat benih-benih kemurkaan Allah, bila kita melihat Allah jadikan orang benci kat kita, ini murka Allah. Kita pun rasa semua orang benci kat saya, itu tanda Allah murka. Kita lihat misalnya semua orang tak sayang pada kita, kita bimbang, orang isteri kita pun tak sayang pada kita contohnya, maka ini tanda kemurkaan Allah pada kita. Kita bimbang hilang ini semua, maka kita kembali pada Allah memohon keampunan padanya. Tapi apa yang berlaku dalam hidup kita sebab dosa-dosa kita yang silamnya, yang dulunya. Sebab ingat, dosa tidak pernah Allah lupa. Az-dzambu la yunsa. Dosa tak pernah dilupakan.
Orang yang bodoh saja lupa dosa dia. Dan dosa itu ada dalam catatan. Jangan kita lupa atau buat-buat lupa. Kita ada dosa. Dosa ini menyebabkan kita takut. Saya zaman muda pernah buat macam ni. Saya takut. Ini yang menjadikan hilang kebaikan saya yang saya lakukan. Orang yang tak pernah bimbang dosa dia, orang yang tak pernah khawatir pada dosanya, bukan dilupakan dari dosa, maka itu antara tanda-tanda buruk pada dirinya. Tentang kita, kalau kita suami misalnya, saya sentiasa nampak kesalahan saya pada isteri saya. Untuk saya tu buat baik pada isteri saya. Kalau saya ayah, saya nampak kecuali saya dalam mendidik anak-anak. Untuk saya baiki terus dan terus. Setiap kali saya nampak anak saya nampak kecuaian saya. Kenapa saya tak lapangkan waktu untuk dia? Kenapa saya tak pernah didik dia takutkan Allah? Kenapa saya tak pernah ajar solat pada dia? Datang takut saya. Maka saya perelokkan. Saya manfaatkan waktu yang saya masih ada dengan anak-anak saya untuk didik dia. Setiap kali kita melihat kecuaian kita, maka sebenarnya kita melihat dosa kita. Allah bila nak suruh orang tu sempurna, Allah jadikan dia sentiasa ingat dosanya. Tapi orang yang saya katakan lupa dosa dia. Dulu riba banyak, dulu rasuah banyak, dia buat macam biasa. Dia rasa dengan sedikit amalan hari ni akan hilang semua. Jangan begitu. Bukan kita maksudkan berputus asa. Ya, kita tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Tapi kita bimbang jiwa selesa kita menjadikan kita buat ibadat, menjadikan kita buat taat macam biasa je. Dulu kan ingat masa zaman mula-mula kita beribadat. Macam mana kita buat ibadat? Mula-mula kita insaf. Macam mana kita buat ibadat? Sungguh dengan air mata, dengan tangisan, dengan hati yang pecah-pecah, dengan rasa cuainya kita. Hari ini, macam mana kita buat ibadat? Rasa macam biasa. Tak ingatkan kembali dosa tadi. Dosa itu motivasikan kamu untuk jadi lebih baik. Sebab itu antara tujuan bertapa juga atau beruzlah juga ialah untuk ingat balik dosa yang lama dah kita lupa. Dosa dengan mak kita. Sepanjang mak kita hidup, cuainya kita dalam jaga dia, cuainya kita dalam berbakti pada dia, cuainya kita dalam pergaulan kita kasar kita dengan mak ayah. Masa dia hidup dulu, kita teringat balik. Dulu dipanggil kita tak nyahuk. Dulu disuruh kita balik, kita tak peduli. Hari ni kita dah ketiadaan dua ibu bapa kita. Fikir balik cuai kita. Akhirnya kita akan bersungguh-sungguh kembali doa keampunan pada dua ibu bapa kita. Bersungguh-sungguh kembali melakukan ketaatan yang membawa, yang menyampaikan kepada kedua bapa kita. Fikir balik anak-anak kita yang dah besar tu, yang dah berdikari, dah berkahwin, beranak pinak. Dulu waktu dia berada dalam naungan kita, jagaan kita, apa yang kita buat pada dia? Apa yang kita buat? Maka fikir balik, maka datang balik terasa tanggungjawab untuk mendidik anak walaupun dia dah besar. Kalau dia dah besar, kita ingatkan balik dia. Dulu salah ayah tak hantar mengaji. Sampai abang tak erti mengaji, abang butuh huruf. Itu salah ayah yang aku. Tapi ayah nak suruh awak ambil kesempatan belajarlah mengaji. Belajar mengaji, luangkan masa. Artinya kita tak berhenti nasihat anak kita atas kecuaian kita dulu. Ya, kita ngaku yang kita salah, kita salah. Maka ini cara muamalah, cara kita bertapa atau beruzlah. Bukan beruzlah nak dapat ilmu ajaib, nak dapat ilmu makrifat yang mengada-ngada, nak nampak biar kita lebih pada orang. Itu bukan tujuan uzlah. Uzlah bukan nak suruh kita nampak lebih pada orang, tapi kita nak nampak betapa hinanya, bawahnya kita berbanding orang lain. Orang lain jauh lebih baik pada kita. Kita ni gagal dalam banyak perkara. Maka sifat rendah diri ini untuk jadikan kita bergantung terus pada Allah. Jadi kalau kita tak takut Allah, kita tak berharap Allah dalam uzlah kita, maka tak guna uzlah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang-orang siddiqin yang sebenar, baik, cakap tentang uzlah, seperti kita sebut tadi, tak bergaul dengan orang. Tetapi mereka ini, bila sampai satu peringkat mereka mengetahui orang awam boleh bebas buat dosa dan maksiat, mereka kembali pada orang awam untuk mencegah mereka, untuk menyuruh mereka, untuk mengajak mereka, untuk membimbing mereka. Uzlah bukan bermaksud seorang itu terus menyendiri sampai mati. Mereka mendengar seruan dan tanggungjawab mereka pada masyarakat. Bila masyarakat itu jahil, mereka turun untuk mendidik, membimbing masyarakat. Bila masyarakat itu berani buat maksiat, mereka datang, mereka menahan masyarakat, memegang tangan para netizen tadi untuk berhenti buat maksiat. Bukan uzlah meninggalkan mereka selama-lamanya,
perlu kembali semula dengan kekuatan kesan daripada uzlah yang benar. Siapa pun benar uzlahnya, maka akan nampak pada tanggungjawabnya selepas itu. Dia akan nampak lebih bertanggungjawab. Lebih bertanggungjawab berarti benar uzlah dia. Kita pun nampak masyarakat. Masyarakat perlu dibimbing, masyarakat perlu dijaga. Masyarakat perlu disekat kemungkaran dia. Kalau tidak, semua akan terkena. Masyarakat perlu disuruh, dimotivasikan untuk buat baik. Supaya dunia ini, bumi ini sentiasa berada dalam rahmat Allah. Inilah natijah uzlah. Jadi kalau seorang kata saya nak beruzlah, baik silakan. Tapi uzlah kamu biar uzlah yang benar. Cukup syarat dia dengan ilmunya. Cukup syarat yang berkait dengan yang kita sebutkan tadi 4 syarat utama. Mesti berilmu, mesti kena bimbangkan kerosakan pada agamanya. Sebab itu dia beruzlah. Mesti dia menjalankan tanggungjawabnya. Mesti jangan cuai dalam perintah Allah sepanjang dia beruzlah. Maka laksanakan uzlah. Yang uzlah terbaik seperti kita dah sebut, kata-kata para ulama, ialah di rumah kita. Itu uzlah terbaik kat rumah kita. Tak perlu kita cari gunung, cari bukit. Di rumah kita, amalkan dengan cara muhasabah, amalkan dengan solat taubat, dengan istighfar, dengan merenung diri sendiri, mengenali diri kita dengan bantuan Allah. Kita cuba kenal diri kita dengan diri kita, kita tak akan kenal dengan bantuan Allah. Ya Allah, tunjukkan keaibanku untuk aku memperbaikinya. Tunjukkan kelemahanku, ya Allah. Tunjukkan segala kekuranganku. Jangan pernah aku melihat diri ini mulia. Semalam kita cerita kisah seorang ulama yang bernama Abdul Wahab Asy'arani, berhadapan dengan gurunya Ali Khawas. Bila dia nak menuntut ilmu dengan gurunya, tiba-tiba dia rasa dia ada kelebihan. Dia alim. Dia memang dia alim. Tapi bila melihat kelebihan itu pada gurunya, ini Ali Khawas, ahli firasat yang terkenal. Maka waktu dia nak orang lain bersalam dengan gurunya Ali Khawas, dan dua Asy'arani nak bersalam dengan dia, Ali Khawas tak nak salam. Tak nak salam dan tak nak benarkan dia mencium tangan. Kata, aku takkan salam pada kamu sehingga kamu bersalam dengan orang paling hina pada pandangan. Kamu salam dengan orang paling hina, baru kamu salam dengan aku. Kerana dalam diri kamu ada sesuatu. Jadi bila Luat Syahna rasa dia pandai, tak perlulah dia nak salam lebih-lebih untuk guru ni, nak cium tangan sebagainya, tak perlu. Sebab dia rasa dia ada kelebihan. Maka waktu dihulurkan tangan, Ali Khawas tak nak sambut tangan dia. Aku tak akan bersalam kamu sehingga kamu bersalam dengan orang yang paling kamu nampak hina. Maka datang bersalam lepas tu. Maka dia fikir, siapalah orang paling dia pandang hina pada pandangannya. Sebab itu pandangan yang salah. Kerana kita tak boleh memandang orang dengan pandangan hina. Tidak boleh. Mereka kita melihat dia ada rahsia dia dengan Allah yang kita tak tahu. Memang zahirnya dia tak ada apa-apa, tapi dia mungkin ada rahsia dia dengan Allah yang kita tak tahu, yang menjadikan dia mungkin lebih baik pada kita. Mungkin. Jadi yang Khawas tengok ada seorang tu kerjanya angkut tai. Maka inilah yang aku pandang hina. Aku yang pandang. Jadi aku nak rawat diri, kena salam dengan dia dan cium tangan dia. Maka dia melakukannya. Kemudian dia berkata, barangkali ada yang lebih pada ni yang aku pandang hina. Maka dia lihat orang yang kerjanya buang tai ke sungai. Yang ni angkut tai, ini buang tai. Maka ini mungkin lebih hina. Maka dia pun datang nak bersalam. Tiba lelaki ini juga rupanya orang yang soleh, bahkan ahli firasat. Itu yang Abdul Wahab. Kalau kamu masih melihat orang lain hina bukan dirimu, maka kamu tak akan capai tujuan sebenar kamu. Sebenarnya yang paling patut kamu pandang paling hina ialah diri kamu sendiri. Maka bersalamlah dengan diri kamu. Bersalam dengan diri kamu. Kata bila kita nak rendah diri, selalu ulama-ulama ajar, kalau kita nak rendah diri, buat satu pekerjaan yang kita anggap paling buruk. Paling buruk bersih tandas lah. Saya jutawan, saya kaya, takkan buat untuk rendahkan diri. Kita akan, itu cara kita katakan motivasi dalam membina diri. Siapa yang rasa dia sombong, cari orang yang dia sombong tadi untuk dia khidmat dengan orang tu. Rendah diri, untuk buang sombong. Siapa yang dia berbangga dengan kekayaannya, cari orang yang paling miskin, yang dia nampak miskin, untuk dia khidmat kepada orang miskin, supaya dia
rasa kembali memuliakan orang miskin. Baik, demikian ahli khawajar dia. Kalau kamu nak datang balik rasa rendah diri, cara orang paling rendah yang kamu nampak rendah, dan salam dia dan cium tangan dia. Kau datang rasa rendah diri kamu. Rupanya Abdul Wahab Syam belum jumpa hakikat yang disebut oleh guru dia atau bakal guru. Sehingga orang kerja buang tarik ni beritahu, lagi mana ada orang lain kamu pandang rendah, lagi itu kamu tak akan jumpa. Yang patut kamu lihat, kamulah yang paling hina. Salam dengan diri sendiri. Akhirnya dia balik jumpa dengan ahli khawas dan beritahu, aku dah jumpa jawapan. Yang paling hina ialah diriku, maka aku bersalam dengan diriku. Kata ahli khawas, sekarang boleh salam dengan aku. Sekarang barulah kamu boleh salam dengan aku. Sebab bila kamu kenal diri kamu yang paling hina, kamu layak untuk belajar. Maknanya tuan-tuan, kita kalau nak belajar, kalau kita rasa ada something untuk guru kita, kita tak boleh belajar lagi. Sehingga kita rasa kita paling hina untuk dibimbing, dididik, kita boleh belajar. Kalau kita rasa kita lebih pada guru kita, kita tak boleh belajar. Dengan maksud, ilmu tu tak akan beri manfaat. Tak banyak. Sehingga kita rasakan kita memang benar-benar kosong. Memang saya perlu ya umpama seorang tu lemas, datang seorang perenang lain, dia benar-benar harap orang ni selamatkan dia. Tapi kalau ditunjuk dia pandai berenang lagi, orang ni tak akan tolong dia. Sampai kamu tunjuk memang tak dah, tenggelam timbul dah, maka dia akan tolong kamu. Okay, sama juga bila kita belajar, tapi nampak diri kita macam ada lebih sikit, kita tak dapat ilmu pun, tak dapat kelebihan, sehingga kita rasa kosong. Maka datang belajar. Maka siap perkataannya menjadi rantai mutiara kita. Siap kata menjadi mutiara. Tapi kalau sekiranya kita tak rasa macam tu, dia cakap banyak pun tak rasa apa-apa, kita rasa baik-baik je pagi ni, mungkin. Tapi kalau kita datang dengan jiwa kosong, maka kita melihat semua rantai yang mutiara yang menghiasi diri kita, tubuh kita. Semualah makanan-makanan yang mengenyangkan, yang sedap. Ini buffet yang disediakan untuk kita pilih yang terbaik, dan kita dapat yang memang terbaik. Ini yang disebut oleh tujuan bagaimana kita beruzlah, untuk kenal diri kita, kemudian tahu tanggungjawab. Yang kita sebut natijah bagi orang beruzlah selain daripada natijah hatinya, takutnya pada Allah, harapnya pada Allah, dia pergi pada natijah pada anggota badannya juga, melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Siapa pun yang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, itulah tugas yang paling mulia yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diutuskan bukan untuk beruzlah. Uzlah itu satu proses, tapi peranan mereka ialah pimpin tangan manusia buat baik, cegah tangan manusia daripada buat jahat. Itulah tugas rasul dan nabi. Dia itulah tugas para ulama yang menjadi waris para nabi. Dia mesti menahan kemungkaran dengan segala keilmuan yang Allah beri pada dia. Dia mesti mengajak pada kebaikan dengan segala ilmu yang Allah beri pada dia. Ajak manusia buat baik, sehingga manusia itu sibuk untuk buat baik. Artinya kalau orang ni dia duduk depan ulama, dia jadi macam ulama atau didik dia sampai dia rasa dia tak ada masa lapang, melainkan digunakan semua untuk buat baik. Dia rasa dirinya penuh jadualnya untuk buat baik. Maka dia berhasil dalam pembelajarannya, pengajiannya, dan manfaatnya daripada golongan siddiqin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.